Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, nama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. InsyaAllah hari ini kita bersama dengan seorang yang sangat pakar. Kalau tanya saya, Khairi, siapakah paling pakar faraid di Malaysia ni? Saya kata kalau practitioner, saya kata Ustaz Hushairi. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan siapa itu Ustaz Hushairi. Okey, nama sebenar Muhammad Hushairi bin Saleh. Dai Ilmu Faraid dan Perunding Bebas Harta Pusaka. Ni berasal daripada Paka Terengganu. Kena sebut betul-betul, Paka Terengganu. Ini menetap di Bandar Bera, Pahang. Okey, berpendidikan ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Institut Diploma Pendidikan Institut Perguruan Darul Aman. Berpengalaman kerja sebagai pensyarah Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. Guru Pendidikan Islam DG41, penolong pegawai pendidikan PPD Bera, guru pendidikan Islam DG44. Selain itu, sekarang ini profesi sekarang ialah sebagai Dai Ilmu Faraid atau Perunding Bebas Harta Pusaka, penceramah dan berkuliah Ilmu Faraid Masjid seluruh negara. Okey Ustaz. Okey. Kalau contoh boleh tak kita terangkan apakah maksud ilmu faraid itu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Mak Khairi atas kesudian untuk menjemput saya dalam sesi temu ramah ataupun buah bicara pada kali inilah. So merujuk kepada persoalan pertama, apa maksud ilmu faraid? So kalau kita nak kupas tentang maksud ni, so panjang. Tapi kita ambil satu kefahaman asas, poin yang penting. Okay? Yang pertama saya selalu sebut, ilmu faraid ini adalah hukum Allah. Iaitu yang kita kena faham betul-betul. Ia adalah hukum Allah yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dan hukumnya adalah wajib. Okay. Yang dimaksudkan dengan faraid ini ialah ketetapan dari Allah. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan fardu itu, satu ketentuan dan ketetapan Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, di akhir ayat 7 Allah sebut nasibam mafruḍa. Pembahagian yang telah diwajibkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak kena faham awal, iaitu hukum Allah Taala. Dari sudut ta'rif yang lebih jelas ialah ilmu faraid ini ialah satu kaedah ataupun satu hukum fiqh yang menentukan hak-hak waris. Hak-hak waris daripada harta peninggalan si mati. Hak-hak waris daripada harta peninggalan si mati. Dan ilmu faraid ini ia merangkumi beberapa aspek. Yang pertama iaitu mengenali waris, yang kedua mengenali harta pusaka si mati, yang ketiga mengetahui kaedah pengurusan, yang keempat ialah mengagihkan harta dengan kaedah yang sempurna. So ada 4 poin dalam takrif ilmu faraid ini. Rasanya jelaslah tu dari sudut takrifnya. Okey, boleh clear lah tu. Okey, itu macam tu. Itu dari sudut takrif lah. Okey, Ustaz Hushairi. Saya nak tanya, kenapa pentingnya kita belajar ilmu faraid ni? Apa manfaatnya untuk kita belajar ilmu faraid ni? Baik, okey. Soalan kedua tentang kepentingan mempelajari ilmu faraid. Pun sebenarnya banyaklah kepentingan. Tapi hari ini, memandangkan kita melihat sebenarnya terlalu banyak isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan isu hari ini dia bukan isu yang biasa, Dr. Khairi. Dia adalah isu yang kita boleh nilai sebagai isu yang sangat kritikal. Pergaduhan, perkelahian, perebutan, putus silaturahim, bahkan ada kematian di sebalik krisis harta pusaka ini.
Sebab tu penting untuk kita memahami kenapa kita perlu betapa pentingnya kita belajar ilmu faraid. Baik, saya letakkan ada empat perkara asas kepentingan ataupun empat kepentingan kita perlu belajar faraid. Yang pertama ialah kita nak kenal waris. Dan kalau kita tidak belajar faraid, kita tak akan kenal waris. Dan hari ini sebenarnya antara sebab kenapa berlakunya masalah dalam pengurusan pusaka ataupun dalam pembahagian harta pusaka si mati ini ialah sebahagian daripada kita ni tak kenal waris kita. Kan? Sebab tu berlakunya perebutan, berlakunya salah bahagi dan sebagainya. Sebab tu kepentingan pertama kita kena belajar faraid ialah supaya kita kenal waris. Kita kenal waris. Okay. Yang kedua, kita mengenali harta pusaka ataupun harta peninggalan si mati. Kita nak kenal dia punya, orang kata apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka itu. Sebab hari ini kita bincang dalam konteks semasa hari ini, bila bincang saja harta peninggalan si mati, dia banyak orang kata banyak dia punya bentuk dia, kan? Kadang ada orang bercakap tentang wasiat, kadang ada orang bercakap tentang hibah, kan? Jadi orang akan bercakap tentang harta pusaka. Jadi kalau kita tidak mempelajari ilmu faraid, kita tidak mengetahui tentang apa itu harta pusaka, apa itu harta yang termasuk dalam wasiat, dalam hibah dan sebagainya, maka sudah tentu sukar untuk kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab tu yang pertama, kita belajar faraid, kita nak kenal siapa waris kita dan kita nak kenal apa itu harta pusaka. Sebab harta hari ini dia banyak bentuk, dan kadang-kadang seseorang itu semasa hidup dia banyak melakukan perancangan-perancangan yang kadang-kadang tepat dengan syariah dan kadang-kadang ada yang lari daripada hukum syarak. Sebab tu bila berlaku kematian, waris dalam keadaan keliru tentang situasi harta peninggalan si mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita belajar ilmu faraid, kita kenal waris, kita kenal tahu hukum hakam, tahu hak-hak waris ini, maka ia akan menyelamatkan kita daripada makan harta secara batil, kan? Ataupun memanfaatkan harta secara tidak betul. Kan? Dan hari ini sebenarnya banyak berlakunya makan harta secara batil ini kadang-kadang bukan sengaja. Kan? Isu makan haram ni sebenarnya orang takut. Bila sebutnya makan haram, sebenarnya ramai orang takut. Tetapi berlakunya makan haram atas harta pusaka si mati ni kadang-kadang kerana tak faham. Kerana tak tahu. Dan kerana adanya, orang kata masa hidup itu ada pesanan-pesanan ataupun ada tindakan transaksi yang dilakukan oleh si mati masa hidup kepada orang-orang yang tertentu secara tidak jelas, secara tidak betul. Ini kalau kita mungkin bincang lebih panjang, dia akan pergilah kepada persoalan wasiat, persoalan hibah yang dibuat tanpa menepati hukum syarak, tidak patuh syariah, maka dia akan menimbulkan masalah. Sebab tu bila kita belajar faraid, kita bukan nak belajar tentang teori saja, Dr. Khairi. Kita bukan nak belajar teori, kita nak belajar juga dari sudut apa cabang-cabang yang ada dalam ilmu faraid itu. Sebab itu kita kena kenal dalam faraid, kita akan belajar wasiat, kita akan memahami hibah. Dalam konteks di Malaysia, kita kena tahu tentang harta sepencarian. Kan? Benda-benda inilah sebenarnya yang banyak mendatangkan masalah dari sudut kefahaman waris ataupun teknikal pengurusan harta pusaka si mati. Sebab itu penting. So bila kita belajar faraid dengan secara detail, mungkin bagi orang dululah secara tradisional, dia sebut belajar faraid ini mungkin yang dia faham ialah teori semata-mata. Belajar bahagian waris, belajar kira-kira, so mungkin setakat itu. Tetapi dia tidak mendalami dari sudut isu, kan? Dari sudut pengurusan teknikal dan undang-undang, maka di sinilah mungkin akan datang cabaran. Sebab tu belajar faraid, belajar dalam konteks yang lebih sempurna maksudnya. Kan? Merangkumi segala konteks isi kandungan dalam ilmu itu, maka insya-Allah selamat daripada makan harta secara batil dan juga memanfaatkan harta secara tidak betul dari sudut syarak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita belajar faraid ini, Dr. Khairi, sebenarnya dia menyedarkan kita tentang kepentingan mengurus harta pusaka. Kan? Orang dulu-dulu mungkin dia belajar faraid tapi setakat tahu teori hukum. Asas itu saja, tapi tak didedahkan tentang kaedah pengurusan. So hari ini perlu kita belajar faraid, kita kena belajar pengurusan.
kita kena tahu teknikal, prosedur, kan? SOP lah, orang kata prosedur pengurusan, dan di sana ada undang-undang. Yang undang-undang ni berbeza sebenarnya, kan? Di Semenanjung lain, di Sabah lain, di Sarawak lain, dan harta yang kita ada ni kadang-kadang dia ada akta-akta tertentu. Kan? Yang bila nak selesaikan selepas kematian, dia kena patuh pada akta. Kan? Sebab tu penting, kan? Penama dengan penamanya, kan? Kalau simpanan dia ada akta-akta tertentu, Felda dia ada akta JSA. Inilah sebenarnya yang perlu kita belajar dalam ilmu faraid hari ini supaya dia memberi kesedaran kepada kita kepentingan mengurus harta pusaka mengikut kaedah yang betul. Kan? Kalau dibiarkan tidak diurus, maka dia akan mendatangkan masalah yang banyak di kemudian hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, okey, bila kita belajar ilmu faraid ini, sebenarnya dia akan mendidik, dia akan orang kata apa, memberi kesedaran kepada kita untuk merancang semasa hidup. Jadi bila sebut merancang ni banyaklah. Kadang ada orang kata bila merancang ni duk nampak wasiat dengan hibah sahaja. Itu pun perancangan. Tetapi sebenarnya dalam ilmu faraid ni banyak perancangan-perancangan. Antara perancangan yang boleh kita buat ialah pemilik harta dia kena proaktif untuk menguruskan harta dia, antaranya mendokumentkan, kan, ataupun menyenaraikan harta-harta sebagai orang kata kelengkapan asas, kan, ataupun orang kata persediaan asas kepada waris. Bila dia mati, waris tahu apa harta dia. Kemudian dia kena rancang dari sudut pengurusan hutang dia. Akhirnya pengurusan hutang penting. Ramai orang meninggal, hutang tak selesai. Ramai orang mati, waris tak tahu hutang dia di mana. Kan? Siapa yang berhutang dengan dia, dia berhutang dengan siapa. So tak tahu sebab tidak ada pengurusan. Ini kata perancangan. So jangan lihat perancangan ni fokus kepada wasiat sahaja, fokus kepada hibah sahaja. So pendidikan kepada masyarakat itu penting. Tapi nak sebut di sini, bila belajar faraid, so kita akan nampak macam-macam bentuk perancangan kita boleh buat. Kan? Contoh kalau kita sentuh tentang wasiat, kita kenal siapa waris, siapa bukan waris, kita nak wasiat pada bukan waris. So ada kelebihan, ada keutamaan di situ. Kan? Kita tidak ada anak, kita ada anak angkat, kita nak hibah. So berlaku hibah. Kenapa kita hibahkan harta? Sebab kita dah nampak anak angkat bukan waris kita. Kan? So ini yang kita dapat dalam ilmu faraid. Ramai orang, dia tak faham faraid, dia tak pernah belajar. So bila berlaku kematian, dia berdepan dengan masalah-masalah besar dari sudut pemilikan harta. Kan? Mula dia salahkan, arwah tak pernah hibah, arwah tak pernah wasiat. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah didedahkan dengan ilmu faraid ini. So itu 4 yang saya sebutlah. Kan? Banyak lagi tapi saya cuba rangkumkan hak paling utama. Belajar faraid kita ada 4 kepentingan. Kenapa perlu belajar dan faham betul-betul. Okey, macam tu Dr. Okey, satu penjelasan yang sangat hebat lah. Kalau situ saya rasa macam saya sangat macam nak kembali balik belajar. Saya dah banyak tinggal. Rasa macam nak belajar balik. Okey, tak apa Ustaz. Kalau macam tu kan, saya tertarik dengan satu poin Ustaz, iaitu memberi kefahaman kepada waris berkaitan tentang ilmu faraid. Okey Ustaz, kalau macam tu, apakah cadangan Ustaz supaya ilmu faraid ni orang kata dapat diwar-warkan ataupun disebarluaskan kepada masyarakat? Bagaimana Ustaz punya cadangan? Allah. Okay. Baik, okey. Itu soalan yang mencabar tu. Okey, mencadang. Baiklah, saya cuba gambarkan. Okey, sebenarnya idea itu selalu ada dalam minda ini. Saya letakkan sebenarnya dari sudut cadangan ataupun cabaran dalam isu faraid ini. Saya letak tiga poin utama. Kita bercakap pada poin-poin senang untuk kita faham. Yang pertama dari sudut dakwah dan pendidikan. Itu yang saya letak. Dari sudut dakwah dan pendidikan. So kalau kita muhasabah balik, sejauh mana dakwah ilmu faraid ini dikembangkan ke dalam masyarakat. Sebab kalau kita kata dalam konteks nak beri kefahaman kepada masyarakat, kan, secara umum paling tidak pun, so, dia punya usaha penting yang perlu dilaksanakan ialah dari sudut dakwah. Contoh kalau kita bertanya lah kan, kalau kita melihat dalam musim PKP ni mungkin tak boleh nak pergi banyak lah kuliah-kuliah dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam keadaan biasa, kalau kita melihat kuliah-kuliah di surau, di masjid, ataupun program-program di TV sebagai contoh lah, di televisyen, pada saya
Tak tahulah penilaian Dr. Heri sebagai orang kata seorang yang duduk dalam bidang pendidikan. Pada saya sebenarnya yang duduk dalam bidang dakwah sebenarnya terlalu kurang kan pendekatan dari sudut dakwah ini kepada masyarakat. Kan kalau kita nak jumpa ada orang sebut kita tak jumpa kuliah faraid ini di banyak tempat. Kan kadang-kadang dia bertemu dengan faraid itu dia seolah macam bertemu satu benda baru. Apatah lagi kalau dia ada masalah. Jadi kita melihat di sini saya punya pandangan dakwah ni perlu diperhebatkan kan dan ia perlu diseragamkan secara orang kata profesional lah, secara orang kata bersistem. Perlu ada orang kata satu pendekatan untuk membina satu usaha supaya contohnya di setiap daerah kan ada orang yang mampu untuk menyampaikan ilmu ni. So pendekatan dari sudut training kepada guru-guru agama, kita ada guru-guru takmir, contohlah sebagai contoh kan. So kenapa tak dipanggil sebahagian daripada mereka untuk kita train supaya mereka ni boleh turun ke masyarakat kan cerita faraid ini dengan cara yang orang kata efisien, cara yang terbaik kan. Bukan jangan terikat dengan tradisional sangat tapi kena sentuh macam saya sebut tadilah. Pengurusan, isu-isu kena sentuh macam tu supaya masyarakat rasa dekat. Sebab kadang-kadang masyarakat dulu-dulu dia melihat faraid ilmu yang susah. Kena belajar kira-kira kan, matematik, kita matematik tak berapa boleh. Jadi akhirnya masyarakat tinggal. Bila tinggal, ilmu ni dia hilang. Dia hilang sedikit demi sedikit. Sebab tu kena ada satu pendekatan baru. Saya melihat pendekatan baru ni sebagaimana yang saya bawa dalam dakwah saya, kita kena kaitkan dengan isu. Kita kena kaitkan dengan persoalan-persoalan yang banyak bermain dalam masyarakat hari ini dan dalam masa yang sama kait dengan pengurusan dan undang-undang. Itu maksud saya. Baik, jadi saya selalu mencadangkan, sahabat-sahabat bertanya, cadangan saya kalau kita tengok pendekatan daripada pihak-pihak yang ada otoriti lah, contoh kata badan yang terlibat dengan dakwah, jabatan agama kalau boleh saya sebut, pejabat agama dan sebagainya, kena mantapkan lagi. Kan soal mungkin yang melibatkan perancangan tu mungkin kita dah ada pihak-pihak tertentu, tapi dalam masa yang sama dakwah ke seluruh masyarakat secara menyeluruh ni sangat penting. Itu dakwah. Yang kedua, masih dalam nombor satu ni, pendidikan. So kalau kita tengok sejauh mana faraid ini diketengahkan dalam sistem pendidikan kita. Di sekolah contohnya. Kalau mungkin tidak di sekolah rendah lah. Mungkin orang kata tak munasabah belajar faraid di sekolah rendah. Tapi saya difahamkan sistem darjah khah di Johor, Dr. Khairi kan ada faraid kan. Tu cantik tu. Kefahaman masyarakat tu tak tahulah wallahualam. Tapi dari sudut silibus dah ada. Kan? Ataupun paling-paling tidak pun di sekolah menengah. Kita ada pendidikan Islam, kita ada satu sistem peperiksaan SPM, so kenapa tidak boleh dimasukkan sikit. Tapi saya dah dapat maklumat, katanya mulai tahun depan, 2021 akan dimasukkan elemen faraid, sedikit silibus faraid dari sudut takrif saja, tak silap saya lah pengenalan kepada faraid dalam subjek pendidikan Islam, peringkat SPM. Itu satu pengembangan yang baik lah. Tetapi sejauh mana kemampuan guru-guru kita untuk menyampaikan ilmu itu kepada pelajar, yang tu kita tak tahu. Kan? Tapi sebab tu mungkin dibawa tu basic lah. Tapi itu terima kasihlah kepada pihak kementerian kerana bagi satu orang kata idea ataupun satu pembaharuan lah. Kan? Tapi sebenarnya pendidikan yang penting. Supaya masyarakat kita ni paling-paling tidak dia pernah dengar apa itu faraid. Kan? Pelajar-pelajar kita yang ambil SPM ataupun yang belajar di sekolah menengah pendidikan Islam, dia tahu faraid itu apa. Hari ini orang mungkin orang mungkin tahu tentang takaful. Orang mungkin tahu tentang pelaburan, saham dan sebagainya. Tetapi ramai orang tak tahu tentang apa itu faraid. Itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pengurusan. So pengurusan pusaka ni sebenarnya bila saya terlibat banyak dalam isu-isu pengurusan, sebenarnya masyarakat kita ni kadang-kadang sebahagiannya terbeban dengan isu pengurusan. Kadang-kadang birokrasi, kadang-kadang disusahkan dengan sistem-sistem yang ada. Sebab tu kadang-kadang masyarakat dia fed up. Kan? Dalam pengurusan dia fed up. Lepas tu kita tengok dia tidak ada satu keseragaman. Ini minta maaf, ini pengalaman, kita sentuh tentang pengalaman. Kan dari sudut contoh macam dalam pengurusan, kalau saya boleh sentuh macam contohnya sebagai kita perlukan dokumen. So nak dapatkan dokumen tu kadang-kadang memerlu waris terlibat dengan cabaran. Kan nak dapatkan CJ faraid negeri ni ada dia punya beza-beza dia. Kan nak dapatkan syariah rasmi, contoh melibatkan tanah.
So dia ada kos-kos yang berbeza. Negeri ni mahal, negeri ni murah. Jadi kadang-kadang ini memberi cabaran kepada waris sebenarnya untuk menyelesaikan dan melibatkan kos dan sebagainya. Itu belum lagi pergi kepada teknika-teknika yang panjang lah. Kan? Jadi pengurusan tu kalau boleh diseragamkan, kan? Diseragamkan dalam konteks yang sebenar lah saya lihat. Mungkin tidak ada keseragaman yang menyeluruh. Lepas tu satu lagi, kita tengok macam link antara, ni sebagai pengalaman saya lah penelitian, link antara agensi-agensi yang terlibat ni kadang-kadang dia berlaku kelonggaran. Kan? Ataupun contoh pejabat pusaka dengan pejabat tanah. Kan? Pejabat pusaka, pejabat tanah dengan mahkamah syariah atau mahkamah sivil. Kan? Lepas tu ada agensi-agensi yang luar, contoh dengan Felda. Kan, sebagainya lah, contoh ataupun dengan jabatan. Dia kadang-kadang dia ada undang-undang yang dia orang tak seragam. Jadi bila tak seragam, so dia akan berlaku masalah. Kan? Tuntutan harta pencarian contohnya, dia jadi macam orang kata bertindih dengan tuntutan pusaka. Kan? Sebab pengurusan. Itu komen saya lah. Sebab tu bila kita nak didik masyarakat, sebenarnya kita kena didik dalam konteks yang sebenarnya ialah dalam konteks menyeluruh, supaya masyarakat dia jangan faham. Dia kena mengurus pusaka, dia faham dah. Faraid dia faham dah. Tapi bila dia pergi kepada pengurusan, sangkut. Itu maksud saya lah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, perundangan. So mungkin saya tidak adalah ilmu tentang perundangan ini. Tapi kalau kita pergi dari hasil daripada pengalaman, khusus kita lihat perundangan dari sudut pelaksanaan pusaka ini, so ada beza. Contoh macam pengalaman saya pernah sampai ke Sabah. Di Sabah, urusan pusaka orang Islam diletakkan di bawah Mahkamah Tinggi Syariah. Walaupun ada sikit-sikit lah, kadang-kadang tak boleh selesai juga, terpaksa masuk juga ke Mahkamah Sivil, tapi maksudnya dari sudut law, dia punya ketetapan dia macam tu. Tapi berbeza di Sarawak, kan? Dan berbeza di Semenanjung. Di Semenanjung diletak bawah Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi kita nampak macam dia pertembungan sistem. So bila kita berbincang tentang pusaka, dalam masa yang sama saya sebut awal tadi kan, bila bincang tentang faraid, kita akan sentuh tentang wasiat juga. Kita akan sentuh tentang hibah. Kita akan sentuh tentang harta pencarian. Kan? Dan mungkin berlaku isu-isu macam pengesahan status. Status waris ni, anak betul ke, anak luar nikah ke sebagainya. So kalau kita sebut 4 benda tadi, wasiat, hibah, pencarian, pengesahan status ni, dia proses dia mahkamah syariah. Kan? Dan proses pengurusan pusaka di bawah sivil, pejabat pusaka, amanah raya. So di situlah kalau masyarakat tidak dididik dengan cara yang betul, kan, dia tak boleh nak orang kata apa, nak uruskan dua sistem yang bertembung ni sebenarnya. Sebab tu kalau boleh undang-undang tu diseragamkan, kan, macam ada cadangan contohnya kalau untuk orang Islam letak bawah mahkamah syariah contohnya, ataupun untuk urusan pusaka ni kan, macam ada cadangan daripada guru-guru kita tubuh satu mahkamah pusaka sebagai contohlah. Wallahualam, itu mungkin idea-idea yang mungkin boleh kita bincanglah. Jadi kesimpulannya, bila sebut tentang cadangan supaya masyarakat orang kata betul-betul faham tentang faraid ini, saya melihat yang paling utama dari sudut dakwah hari ini. Sebab sebenarnya dakwah kita sangat kurang sebenarnya. Kan, kalau dalam media sebagainya pun perbincangan tentang faraid, mungkin orang akan lihat ilmu ni macam sempit. Tetapi kalau kita duduk dalam dunia ini, sebenarnya kalau kita keluarkan sedikit dia tentang faraid, dia banyak persoalan-persoalan yang datang sebenarnya. Dia akan bercambah. So macam tu, Doktor. Kan? Satu penerangan yang cukup bagi saya hebat. Rasanya macam saya ada ilmu faraid juga, saya ada belajar. Dia rasa macam rugi ni kalau saya tak sampaikan. Okeylah. Okey Ustaz, akhir kata, apa yang Ustaz boleh simpulkan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini? Okey. Baik, kesimpulannya lah. Okey. Saya sebenarnya macam mana saya nak simpulkan okey, sebenarnya yang last tadi tu dah macam satu kesimpulan lah, okey. Tapi tak apalah. Saya melihat sebenarnya isu besar yang berlaku dalam orang kata sistem pusaka ataupun dalam pelaksanaan hukum faraid kepada dalam masyarakat kita ini, yang paling utama ialah kefahaman. Saya nampak di situlah. Itu paling penting. Ataupun orang kata kejahilan masyarakat, tidak ada ilmu. Sebab pengalaman saya bila bertemu dengan case by case,
kebanyakannya tak tahu. Itu persoalan. Bila kita sentuh tentang waris, tak tahu. Sentuh tentang hak, tak tahu. Sentuh tentang pengurusan, tak tahu. Dia banyak benda tak tahu. So bila banyak benda tak tahu, kita bimbang. Ini satu kebimbangan. Kebimbangan yang mungkin boleh berlaku ialah orang kata, dia lah nak kata istilah tipu tu boleh jadi juga. Tapi macam sebahagian daripada kita dikelirukan oleh pihak-pihak ataupun individu tertentu. Kan? So bila berlaku kekeliruan inilah yang menyebabkan proses untuk melaksanakan faraid ini supaya harta pusaka si mati itu selesai, dia akan jadi sangkut. Dia akan jadi terkendala. Sebab apa? Sebab kefahaman tu tak betul. Bila kefahaman tak betul, datang pula orang kata unsur-unsur daripada luar ni yang kadang-kadang ada kepentingan. Itu maksud saya kan. Kepentingan peribadi, kepentingan bisnes. Malah saya kena sebut. Sebab saya tidak ada unsur-unsur itu dalam diri saya. Kita unsur da'i, pendakwah ini kita kena sebut. Jadi yang ni yang kita nak kena jaga. Tapi kalau benda ni kita tak betulkan, dalam diri masyarakat tak tahu, kemudian pihak-pihak yang bawa ilmu ni, bawa dalam konteks kepentingan semata-mata, bukan dalam konteks pendidikan, tarbiyah, kan, dakwah, maka kita bimbang. Orang kata apa? Perubahan sukar untuk berlaku dari sudut ilmu faraid yang kita bincang ni lah. Kan? Kita bimbang ilmu ni dia jadi macam makin jauh dan kita bimbang ada orang jadi tak suka dengan ilmu faraid, menyusahkan dan sebagainya. Itu yang saya boleh simpulkan lah. Itu Dr. Okey, terima kasih Ustaz. Satu kesimpulan yang baik. Okey, Alhamdulillah selesai kita, saya rasa dah hampir setengah jam jugalah kita punya perbincangan ni. Saya rasa macam Ustaz macam seolah-olah tiba-tiba macam menaikkan semangat saya untuk lebih orang kata kembali untuk mengajar ataupun mendalami ilmu faraid ini. Tak adalah saya tinggal, cuma saya macam yalah di peringkat meskipun saya dah lama tak mengajar tentang topik ini, tapi insya-Allah lah mungkin lepas ni kita akan ada perbincangan yang lain kan. Mungkin Ustaz masuk dalam channel saya, Ustaz mengajar pula kan. Ada ruang-ruang kita bersedia. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hushairi atas satu perkongsian yang baik. Okey Ustaz, kita akhiri perbincangan kita ini dengan tafsir kifarah dan surah Al-Asr. Ya, sama-sama Dr. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.